Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini adalah uh, postmortem untuk practical task 1 yang telah kita buat, yang telah dijawab pada minggu lepas. Baik. Jadi dalam ni hanya ada 26 pelajar yang submit practical task 1. Jadi ada 4 orang yang tak submit. Antaranya adalah Nazran, yang kedua adalah Bahaki, Anis Izzati dan Syahrul Azim. Jadi perlu diingat, practical task ada dua, practical task 1 dan practical task 2, yang mana kedua-duanya membawa sebanyak 15% daripada keseluruhan assessment. Jadi bila yang tak hantar tu secara automatik dah hilang 7% daripada 60% markah keseluruhan bagi connecting one. Baik, jadi kita lihat practical task yang pertama. Baik, jadi hari ini kita lihat Balkis Aini, packet tracer dan report dalam Word. Jadi kita tengok report dulu. Baik, jadi dalam practical task 1 ni, dia mempunyai beberapa perkara yang perlu pelajar selesaikan. Yang pertama adalah berkenaan dengan IP address. Yang kedua adalah berkenaan dengan frame relay switch yang berada pada frame relay dan router yang connected kepada frame relay, iaitu router 4, router 1 dan router 2. Kemudian kita juga ada routing protocol, yang mana kita menggunakan router RIG version 2 dan pada router 1 dan router 2, dan juga kita menggunakan OSPF version 2 pada router 4 dan router 5. Kemudian kita juga menggunakan static route di antara router 4 kepada CDOS server. Jadi sepatutnya kesemua device yang berada di dalam topologi boleh connected antara satu sama lain. Dan di situ juga kita ada dua soalan yang perlu dijawab oleh pelajar lah. Baik, jadi kita lihat dulu soalan yang pertama. Jadi soalan pertama dia kata build ataupun design the network and configure basic device setting. Jadi daripada task pertama ni, kita buat basic implementation pada network, iaitu kita akan connectkan di antara router dengan router menggunakan kabel yang sepatutnya, sama ada serial ataupun menggunakan UTP dan sebagainya. Kemudian kita juga akan set up IP address pada IP address table ni. Jadi saya nak ingatkan, bila kita buat practical task ataupun kita buat PBT, jawapannya sepatutnya adalah dalam bentuk report. Macam mana nak buat report? Report kita buat berdasarkan kepada soalan. Contoh task 1, build the network and configure basic device setting. Jadi pada bahagian 1 ni, step yang pertama, kita akan ambil rajah yang pertama ni dan kita masukkan pada bahagian step ataupun task yang pertama. Step pertama pada task yang pertama. Kemudian step yang kedua, kita reload switch ataupun router. Jadi masukkan bagaimana kaedah untuk kita reload, sama ada kita print screen ataupun kita masukkan command dia. Kita type command pada step yang kedua. Step yang ketiga, basic configuration. Jadi apa tu basic configuration? Pada router, umpamanya kita menggunakan, kita tukar host name
kita masukkan LAN console password, LAN VTY password, banner MOTD, service encryption password dan sebagainya. Jadi kita masukkan implementation yang kita dah buat pada packet tracer tu, kita print screen dan masukkan di bawah step yang ke-3. Kemudian step yang ke-4, kita set up IP address berdasarkan kepada jadual addressing table ni. Jadi addressing table ni kita copy dan kita paste kepada step yang ke-4. Macam itulah kaedah yang betul untuk kita buat report. Contohnya macam seperti pada task 2 ni. Task 2, configuring frame relay. Configure frame relay. Jadi bagaimana kita nak configure frame relay pada, dia kata ni, configure frame relay encapsulation on each router serial interface. Jadi setiap serial yang mana connected kepada frame relay switch sahaja, bukan semua router. Jadi kita kena tengok pada topologi. Pada bahagian topologi ni, yang connected kepada frame relay switch hanyalah router 4, router 1 dan router 2 sahaja. Jadi ketiga router tu sahaja yang kita set up dengan encapsulation frame relay. Sebagai contoh, router 1 interface serial 0/3/1 menggunakan command encapsulation frame relay dan no shutdown. Begitu juga dengan router 2 dan router 4 lah. Sebab secara defaultnya, by default router kita menggunakan encapsulation HTLC. Jadi kita perlu ubah kepada encapsulation frame relay apabila kita nak menggunakan frame relay punya protokol. Jadi kalau kita nak guna PPP, maka kita akan tukar kepada encapsulation PPP. Baik, jadi apabila kita buat test connectivity, maka sepatutnya kesemua connection masih fail. Sebab apa fail? Sebab router hanya boleh connected kepada device yang directly connected kepada router itu sahaja. Jadi kalau sesebuah router nak connect kepada remote network, maka dia memerlukan routing protocol, sama ada router RIP ke EIGRP dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau kita lihat pada topologi, router 1 hanyalah boleh connected kepada PC di Politeknik Muazzam saja. Kalau router 1 nak connect kepada remote network tu mana? Yang tidak directly connected kepada remote router 1, iaitu network yang berada pada Politeknik Kuantan dan remote network yang lain lah. Jadi remote network nak connect kepada router 1 menggunakan routing protocol. Baik, jadi seterusnya kita lihat task yang keempat, configure routing protocol on network. Baik, dia kata step 1, add router RIP version 2 as a routing protocol on router 1 and router 2, and also use OSPF version 2 in router 4 and router 5. Jadi kena fahamkan soalan. Dia kata router 1 dan router 2 menggunakan RIP version 2, manakala router 4 dan router 5 menggunakan OSPF. Baik, jadi kalau kita lihat pada maklumat ataupun jawapan yang diberikan oleh Balqis ni, jadi dia buat router 1 menggunakan OSPF dan router RIP. Jadi sebenarnya tidak salah, cuma jarang kita menggunakan dua protokol di dalam satu router. Antara sebabnya, sebab router ni dia punya kepantasan memproses maklumat tidaklah sebagus PC kita. Sebab dia punya storage kecil, prosesor dia mungkin lebih rendah daripada prosesor yang ada pada laptop ataupun pada sebuah komputer. Jadi disebabkan tu, sebenarnya kita hanya akan menggunakan satu routing protokol sahaja pada sesebuah router. Sebab tu kita kena baca soalan dan fahamkan router 1 dan router 2 hanya menggunakan router RIP version 2. Jadi seterusnya, kalau tengok kat sini semua dia buat dua routing protokol, SPF dan RIP.
Baik. Jadi sebenarnya kalau kita tengok pada connection ataupun soalan ni, bagi membolehkan OSPF dan router RIP version 2 ni connected antara satu sama lain, sebab OSPF ni umumnya hanya boleh connect kepada routing protokol yang sama saja. Contohnya OSPF dengan OSPF saja. Yang membezakannya adalah pada bahagian area, sama ada kita letak area kosong dan seterusnya, dan pada bahagian router ID. Jadi nak membolehkan OSPF ni connect kepada routing protokol umpamanya RIP, maka kita perlu menggunakan command redistribute OSPF area berapa yang kita letakkan. Contoh kalau Balkis menggunakan area 0, jadi kita masukkan area 0 matrix 1. Baik, dalam situasi ini kita menggunakan command use distribute OSPF area 0 matrix 1. Area ID dia berapa area ID adalah pada bahagian router OSPF 1 ni. Kita gunakan redistribute OSPF area 1 matrix 1. Jadi area ID bergantung kepada area ID yang kita configure pada OSPF. Kalau router OSPF 10, jadi kita akan menggunakan area ID 10. Baik, jadi kita lihat yang seterusnya pada bahagian static route. Jadi kita perlu configure static route di antara router 4 dengan CDOS. Jadi kat sini kita menggunakan command IP route destination address bersama dengan subnet mask dan exit interface ataupun next hop address. Jadi kat sini Balkis menggunakan address 192.168.40.0 daripada router 4. Jadi kita tengok router 4 pada topologi. Baik. Jadi dia menggunakan destination dia adalah pada bahagian ini. Jadi boleh, tak ada masalah. Nanti kita akan check configuration di dalam packet tracer. Dan dia menggunakan exit interface iaitu serial 010. Dan di sini kalau kita lihat, baiki kata kesemua configuration connection di antara endpoint kepada endpoint yang lain sukses. Kemudian kita ada dua soalan. Soalan pertama adalah what will happen when the configuration not change the default encapsulation to frame relay encapsulation. Jadi seperti yang saya dah terangkan pada awal tadi, default encapsulation bagi one connection adalah HDLC. Jadi jika kita menggunakan HDLC protokol, maka tak ada masalah. Cuma jika kita buat configuration menggunakan frame relay, jadi kita perlu ubah encapsulation type tadi kepada encapsulation frame relay. Kerana apabila kita tidak mengubah default encapsulation tadi kepada frame relay, kesemua configuration frame relay yang kita configure pada router tadi tidak boleh connect di antara satu sama lain. Jadi jawapannya, kalau kita lihat di sini, Balkis tulis the device cannot connect each other unsuccessful. Betul lah tu. User won't be able to send and receive data from the one area, sebab tidak mengubah encapsulation type daripada default kepada frame relay. Begitu juga kalau kita nak configure authentication PAP and CHAP. Jadi kita nak configure PAP and CHAP, kita tahu PAP and CHAP berada pada protokol PPP, point to point. Jadi kita kena ubah encapsulation tadi kepada encapsulation PPP. Baik, jadi soalan kedua, sometimes when configuring frame relay with the common frame relay map IP 10. something kepada DLCI 102 broadcast, the router will notify that address already in map. In this situation where that the router learn to mapping the DLCI and IP address.
Jadi ini biasa berlaku apabila kita dah configure frame relay switch, kita dah mapping kan, dan apabila kita buat menggunakan static mapping di dalam common prompt bagi router, dia akan notify dengan satu message address already mapped, sedangkan kita baru masukkan. Jadi situasi ini sebenarnya merujuk kepada proses yang menggunakan kaedah inverse ARP. Kita pernah lihat bagaimana proses penggunaan inverse ARP, yang mana data frame relay kita akan melalui proses mapping di antara IP address dan DLCI number. Itu yang kita sebut sebagai inverse ARP. Jadi dalam situasi ini, bagaimana data ataupun router kita ni learn mapping DLCI kepada IP address tu adalah berdasarkan kepada inverse ARP. Inverse ARP yang menggunakan kaedah dynamic mapping. Jadi Balqis jawab kat sini, it can be accomplished using static and dynamic mapping. Betul. Jadi static ni adalah menggunakan kaedah mapping, macam kita dah buat pada step di atas. Dan dynamic mapping menggunakan kaedah inverse ARP, yang mana kita mapkan di dalam frame relay switch apa number DLCI dan apa number IP address ni. Frame relay map statement or multi-point interface because we can get more detailed control over the routing protocol. Apa ni sampai sini je. Tapi kena elaborate lagi, yang mana sebenarnya dynamic mapping ini adalah berdasarkan kepada inverse ARP, yang telah di configure ataupun yang telah disetkan secara auto oleh router tadi. Baik. Jadi kita lihat packet tracer. Ini packet tracer yang Balqis buat. Jadi kita cek satu persatu. Perkara pertama yang kita kena buat adalah kita kena masukkan address pada setiap end device. Umpamanya adalah router. Jadi dalam situasi ini pelajar menggunakan address .5 dan .1 sebagai default gateway. Jadi .1 ni sepatutnya dia boleh connected kepada router 1, dan router 1 sepatutnya menggunakan address default yang sama, .1. Baik. Itu juga dengan router yang kedua, .5 dan .1. Kedua pun akan menggunakan .1 lah, 20.1 /24. Baik, jadi kita cek pada configuration. Sebenarnya pada kebanyakan student, dia nampak cluster ni, dia nampak macam pening sikit. Sebenarnya kita boleh delete cluster ni dan kita configure seperti biasa, untuk memudahkan pelajar lah. Saya saja je buat cluster tu untuk menggambarkan situasi yang sebenar. Kalau tengok kepada bahagian ni, sebenarnya ini adalah network yang pertama, ini adalah network kedua, dan ini adalah network yang ketiga. Jadi dia connected menggunakan satu frame relay kepada network yang lain lah. Ini bahagian lain, ini bahagian lain, ini pun bahagian lain. Baik, jadi kita cuba unclusterkan dulu. Jadi dia akan nampak begitulah. Sepatutnya dia akan nampak ada dua router kat situ, router 5 dan yang satu lagi adalah router ISP. Betul lah tu. Jadi nak clusterkan semula, kita just highlight saja kedua-dua router dan klik pada cluster. Jadi dia akan jadi cluster. Okay.
pada kita check pada router yang keempat dulu. Jadi router yang keempat, serial 030. Jadi kat sini menggunakan address 10.10.10.1/24, enable dengan encapsulation frame relay, dan frame relay mapping adalah menggunakan command frame relay map IP 10.0.0.3 bersama dengan DLCI number 401 merujuk kepada connection daripada 4 kepada router 1. 401. Kalau 402 maksudnya router 4 kepada router 2, menggunakan address 10.0.0.2. Baik. Okey. Kemudian pada router OSPF menggunakan command router OSPF 1 dan kita configure, kalau ikut soalan, hanyalah di antara router 4 dengan router 5, iaitu menggunakan address 10.5.0.0 dengan webcam mask dan area 0. Baik, untuk configuration di antara router 4 dengan router yang lain, kita akan menggunakan router RIP version 2. Configuration OSPF hanya khusus pada bahagian atas ini sahaja. Atas ini sahaja. Router 4 ke router 5 ke Poli Bandung, PC pada Poli Bandung. Manakala connection router 4 ISP dan CDOS server menggunakan static route. Configuration di antara router 1, 2 dan 4 menggunakan frame relay dan router RIP version 2. Jadi sepatutnya pada bahagian router OSPF ni, ia hanya menggunakan satu address sahaja. Manakala address 10.0.0.0 ni akan menggunakan protokol router RIP, macam kat bawah ni. Kebetulan Balkis membuat dua routing protokol dalam satu router. Kemudian 6.0 ni kita tak guna OSPF, sebaliknya kita akan hanya menggunakan static route berdasarkan kepada soalan yang ada pada step yang ke berapa tadi? Step yang kedua pada task yang keempat. Add a static route router 4 connection to the CDOS server. Jadi di antara router 4 kepada router ISP kepada CDOS server menggunakan static route. Kalau kita campur static dengan OSPF, kebiasaannya connection dia akan ambil nilai administratif yang terendah lah. Mungkin dia akan ambil static route, sebab static route menggunakan administrative distance 1. Bagi contoh, kalau kita type show IP route, kat sini tak keluar pun static, sebab Balkis tak menggunakan command redistribute static. Ini hanya keluar OSPF sahaja, dan OSPF punya administrative distance adalah 110. Baik, jadi itu adalah router 4. Kemudian kita nak lihat router 1. Jadi router 1 menggunakan mapping di antara 10.0.0.2. DLCI number adalah 102, iaitu daripada router 1 kepada router 2, dan penggunaan router 1 kepada router 4 menggunakan address 10.0.0.1. 10.0.0.1. Kemudian pada bahagian router 1 ni juga Balkis menggunakan dua routing protokol. Sepatutnya kita hanya guna satu sahaja, iaitu router RIP version 2. Yang router ni boleh padam lah.
Router RIP version 2. Okay, selesai. Kat sini dia tak keluar pun RIP dia hanya keluar OSPF saja. Ni kena check semula di mana error ataupun kesilapan pada RIP tu. Jadi kita boleh tahu bahawa configuration yang ada pada topologi yang Balqis buat ni kesemuanya menggunakan OSPF. OSPF sahaja. Baik. Okay. Seterusnya kita check pada router 2. Jadi router 2 menggunakan mapping frame relay map IP 10.0.0.3. 10.0.0.3 menggunakan DLCI 201 merujuk kepada router 2 kepada router 1 dan broadcast. Kemudian 204 merujuk kepada router 2 kepada router 4 menggunakan address yang ada pada router 4 lah, 10.0.0.1. Jadi dalam situasi ini juga Balqis menggunakan dua routing protokol yang hanya sebenarnya sepatutnya menggunakan RIP sahaja. Jadi kita check show IP route. Sini pun sama, RIP tak keluar, dia hanya keluar OSPF sahaja. Okey, baik. Kemudian kita check pada frame relay mapping. Baik, jadi dalam frame relay mapping ni, yang perkara pertama yang kita kena set up adalah pada bahagian interface. Jadi kita kena lihat pada serial 0. Kita dah set up tadi di antara 102 DLCI 102 di antara router 1 dan router 2. Begitu juga dengan 104 router 1 kepada router 4 pada serial 0. Kemudian kita lihat serial 1 iaitu 201 204 seperti yang dipaparkan pada maklumat serial 1. Dan seri 2 untuk router yang keempat 401 dan 402. Okey, kemudian selesai kita lihat pada connection frame relay. Jadi sini kita akan mappingkan. Di sinilah di mana dynamic mapping tu ataupun inverse RRP yang telah disimpan oleh router seterusnya menjadi salah satu kaedah dynamic mapping lah. Tapi kalau dalam situasi sebenarnya kita tak set up pun frame relay switch mapping ni. Semuanya telah dilakukan oleh internet service provider. Baik, jadi kita lihat mapping yang dibuat ni, iaitu serial 0 di antara router 1 kepada router 2 dan pada router 2 menggunakan serial 1, iaitu router 2 kepada router 1. Masih dalam serial 0 menggunakan router 1 kepada router 4 dan kemudian serial 2 serial 2 di antara router 4 kepada ini sepatutnya router 1 kepada router 4 dan sepatutnya kat sini menggunakan command router 4 kepada router 1 dululah. Router 4 kepada router 1. Jadi kita selesaikan pada satu laluan ni saja. Sebagai contoh, nombor 2 ni serial 0 1 kepada 4, kemudian serial 2 4 kepada 1. Macam tu juga kita lihat pada bahagian connection yang pertama, serial 0 router 1 kepada router 2, serial 1 router 2 kepada router 1. Kita selesaikan satu laluan dulu. Kemudian kita lihat router yang ketiga, iaitu serial yang kedua daripada router 4 kepada router 1 dan serial 1 router 4 router 2 kepada router 4. Jadi pada configuration yang akan datang, lebih sesuai kalau student menyelesaikan satu laluan pergi dan balik, barulah kita masuk pada laluan-laluan lain supaya mudah untuk kita kenal pasti kalau ada error lah. Dia tak menjadi kesalahan, cuma daripada segi nak kenal pasti jika berlaku masalah, error dan sebagainya, kita nak troubleshoot tu agak sukar bila dia dah
bercampur mesti. Kalau ada 3 ni mungkin kita mudah untuk trace. Tapi kalau frame relay yang lebih banyak sehingga 10, 20, jadi dia agak sukar. Baik, selesai pada bahagian frame relay. Jadi frame relay yang baki setting tak ada masalah. Cuma perlukan sedikit kekemasan lah dalam konfigurasi pada bahagian connection frame relay. Kemudian kita lihat pada bahagian static route. Static route menggunakan command show run. Jadi di sini Balqis menggunakan IP route destination pada bahagian network server ni 40.0, ataupun kita boleh menggunakan maklumat bagi address bagi server menggunakan subnet mask dan seterusnya. Exit interface menggunakan serial 010. Sebenarnya pada penggunaan exit interface ni dia ada satu kesalahan. Exit interface ada pada router 4 adalah serial 020 ataupun serial, sekejap saya alihkan ni. Ini yang mana ni? Okey, jadi exit interface sepatutnya untuk router 4 sepatutnya adalah pada serial 031 ataupun serial 020 lah. Tapi dalam situasi yang ataupun dalam situasi connection di antara router 4 kepada server CDOS, kita akan melalui connection serial 020. Manakala 031 ni akan menghala kepada Politeknik Bandung. Baik, dalam bila kita menggunakan exit interface, maka kita akan menggunakan maklumat serial 020. Serial 020. Jadi ini sepatutnya serial 020. Tetapi jika kita nak menggunakan next hop address, sebab dalam situasi ni Balqis menggunakan serial 010 pada bahagian ISP punya router. Ni kita tak panggil exit interface. Exit interface adalah pada bahagian router tersebut. Dalam situasi ini adalah SE020 lah. Kalau kita nak guna exit interface, baru kita guna address yang berada pada serial 010, iaitu kalau kita lihat pada 10.6.0.2 10.6.0.2. Jadi kat sini pun ada error ataupun salah pada static route. Jadi sebab tu kalau kita check show IP route, dia tak keluar maklumat bagi serial connection tadi. Baik, sepatutnya kita akan guna command IP route destination 192.168.40.0 subnet mask bersama dengan exit interface. Okey, dan kita gunakan command show IP route. Baru dia akan keluar static kat situ. Kalau tadi dia tak keluar sebab maklumat bagi connection exit interface kita tu tak tepat. Baik, jadi seterusnya kita tengok pada ISP. Sebenarnya ISP ni tak ada sebarang configuration, hanya basic configuration saja. Dan tak ada sebarang routing. Kat sini tak ada routing OSPF dan sebagainya. Sebab apa kita tak letak routing pada OSPF? Kita hanya menggunakan static route saja. Sebab di dalam sesebuah network, kita tak nak ada user kat luar, external user yang access directly menggunakan IP address kepada network pada bahagian server cdos.com ni. Jadi kita hanya membenarkan connection tu berlaku dihantar melalui penggunaan static route saja. Antara lainnya adalah untuk security purpose lah. Baik, jadi kita lihat pada router yang kelima.
show run. Di pada router kelima sepatutnya dia akan menggunakan OSPF, bukannya read. Dan pada bahagian ini dia hanya masukkan ada beberapa connection saja, iaitu connection yang pertama dan connection yang kedua. Jadi sebenarnya dia ada satu tips. Kadang-kadang student ada tanya, apakah network yang kita nak masukkan di dalam OSPF ataupun router read dan sebagainya. Senang sebenarnya, dia ada satu tip. Kita hanya gunakan command show IP route connected. Kalau kita type penuh show IP route connected, jadi dia akan display dua IP yang directly connected kepada router tersebut. Jadi tugas kita adalah masukkan saja OSPF 10 network yang pertama dan network yang kedua. Tapi dalam situasi ni Balkis dia letak semua network dalam ni. Network yang 10.6 ni adalah yang kita sebut sebagai remote network, tak perlu masuk dalam OSPF. Yang masuk dalam OSPF hanya directly connected saja. Begitu juga dengan network 40 ni. Ni pun tak perlu, sebab dia tak ada yang directly connected. Yang directly connected hanya dua network ni saja. Baik, kemudian pada bahagian router 4, memandangkan dalam router 4 ni dia mempunyai dua routing protokol, iaitu router OSPF dan router read. Maka pada bahagian router OSPF pada bahagian OSPF kita akan menggunakan command redistribute read subnet, manakala pada bahagian read kita akan menggunakan command redistribute OSPF 1 matrix 1, bagi membolehkan kedua-dua routing protokol yang berbeza tadi connected antara satu sama lain. Baik, itu adalah sedikit maklumat. Jadi kita akan lihat contoh yang sebenarnya pada jawapan yang sebenar. Baik, ini adalah contoh report lah. Contoh report macam ni yang saya katakan tadi. Practical task 1 kata cable the network. Jadi kita ambil print screen maklumat rajah ataupun topologi yang kita dah buat tadi. Kemudian kita masukkan basic configuration, apa yang kita masukkan. Hostname, kalau ada 5 lah, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 6, 6. Kalau ada 2, 2. Kemudian ini basic configuration yang kita dah buat pada semester 2 dalam kelas Intro to Network, ITN. Kemudian fill and set up the address, masukkan IP address. Kemudian enable frame relay encapsulation, menggunakan command encapsulation frame relay. Kemudian kita akan buat mapping secara static mapping pada router 1, router 2 dan router 4. Ini router 4. Kemudian kita akan enable dynamic mapping, print screen maklumat yang ada pada frame relay switch tadi. Kemudian kita akan configure dengan sama ada router read dan OSPF pada ke semua router. Contoh router 1 dia hanya guna read, router 2 guna read, router 4 router 4 ni dia special sikit, dia akan guna router OSPF dan juga router read. Ni dia ada satu lagi tambahan lah kat sini. Ni pun tak complete lagi. Kemudian kita akan letakkan juga dengan static route, dan kita akan verify configuration dan bersama dengan jawapan. Baik, itu saja demonstration berkenaan dengan practical task, postmortem practical task pertama kita. Saya harap kamu faham, dan lepas ni mungkin boleh cuba semula buat. Okey, itu saja. Jadi sekian, terima kasih.